Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini kali yang ketiga Ustazah akan videokan apa yang Ustazah dah ajar pagi tadi, khusus untuk belajar yang tak boleh masuk, yang mungkin masalah internet, tak boleh masuk Meet lah maksud Ustazah. Mungkin masalah internet, mungkin juga tertidur ya, sebab awal, jadi tak ada masalah. Okey, yang penting ni video ketiga, tolong tengok ya. Kemudian kamu tengok, pastikan kamu tonton dengan buku ni sekali ada depan ya, ada depan kamu. Maksudnya ustazah baca, kamu boleh catat ya. Itu cara belajar dengan buku ni, sebab kita tak ada mana-mana nota ataupun apa-apa buku lain selain daripada buku ni. Sebab buku ni memang khas untuk kamu, di mana dalam buku modul ni boleh dikatakan 80% soalan dalam SPM akan keluar daripada buku modul ni ya. Jadi insya-Allah hari ni kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar boleh tengok muka surat 11 buku modul gemilang. Okey, sediakan pensel ya. Jangan tulis dengan pen, sebab nanti kita akan bincang lagi sekali. Kamu padam dan kita akan bincang lagi sekali soalan yang sama. Okey, baik. Untuk kali ini kita pergi pada muka surat 11, sambungan pelajaran kita yang semalam. Okey, pergi pada nombor 4. Di mana soalannya ialah tentang pengasas. Okey. Okey, nombor 1. Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, ini adalah ajaran apa? Okey, ini adalah pengasas kepada ahli sunnah wal jamaah. Ingat ya, dua orang ni memang kena ingat. Ini adalah pengasas kepada ahli sunnah wal jamaah. Siapa orangnya? Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Katalah ada soalan minta supaya kamu tulis pengasas ahli sunnah wal jamaah. Jadi kamu tulis Abu Hasan saja, salah. Ataupun Abu Mansur saja, salah. Dia mesti betul, okay? Mesti nama yang tepat. Itu Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Untuk ahli sunnah wal jamaah. Okey, apa lagi nama lain selain daripada ahli sunnah wal jamaah? Okey. Apa nama lain dia? Okey. Kamu ingat balik semula, semalam, tak silap ustazah lah, semalam ataupun 2 hari lepas ustazah dah bagi. Cuba ingat balik. Apa dia? Okey. Nama lain ada 4 ya. Pertama, Ahlus Sunnah 1. Okey, keratan daripada Ahlus Sunnah, kamu ingat je. Kamu potong je. Ahlus Sunnah 1, kemudian Al-Jamaah 1. Okey, dah 2 dah. Okey, lagi As-Salafus Salih, dan yang ketiga Ahlul Hadis. Buat catatan tu. Ada 4 nama selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat ya, jangan tulis ASWJ. Tu salah. Okay, mesti tulis tepat. Baik, nombor 2, Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ini golongan apa? Ajaran apa? Yes, ini adalah ajaran Syiah Zaidiyah. Okey, sekarang kita pergi muka surat 12. Baik. Muka surat 12 nombor 5. Ini ajaran, kemudian dia punya ciri-ciri. Ini ustazah nasihatkan bila kamu buat jawapan ajaran-ajaran ni, kamu guna color. Okey, untuk sebab dia 3 kan. Qadiani, Bahai, Taslim. Jadi awak buat color. Contohnya Qadiani. Awak colorkanlah Qadiani, awak highlightkan warna merah. Semua Qadiani warna merah. Jadi kita nampak dah. Qadiani mana ciri-ciri dia. Baik, untuk Bahai contoh kamu buat warna hijau. Okey, hijau semua. Okey, untuk Bahai. Kemudian Taslim. Taslim warna biru. Biru semua. Jadi kita boleh nampak lah mana ciri Bahai, mana ciri Qadiani, mana ciri Taslim. Okey. Baik. Nombor 1. Beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi, Nabi dan jelmaan Krishna. Ataupun dia tu pemimpin maksum. Kalau ada kaitan dengan Krishna, ada kaitan dengan Hindu, itu Qadiani. Okay, sebab Qadiani ni dia lahir di India. Ada kaitan saja dengan Krishna, benda-benda yang berkaitan dengan Hindu, itu Qadiani. Okey, nombor 2. Beriktikad, ni ciri Ustazah baca ciri dulu baru kita sebut ajaran. Beriktikad bahawa pengasasnya adalah jelmaan Allah. Okey, ajaran Bahai jawapan dia. Nombor 3. Beriktikad bahawa alam bersifat qadim, ajaran Taslim. Ni kamu kena ingat ni semua ajaran sesat ni.
ni kita nak belajar ajaran sesat. Jangan silap faham pula. Ni ajaran-ajaran tak betul. Jadi kita pun kena tahu ajaran tak betul. Takut kita pun terikut. Jadi kita tahu bila ni ada, maknanya ajaran sesat. Jangan ikut. Baik. Nombor 4. Menganggap Akri di Palestin sebagai kiblat baru. Tu apa? Tu Bahai. Okey, nombor 5. Beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad mempunyai sejuta jenis mukjizat. Tu apa? Ingat, key dia Mirza Ghulam Ahmad. Kalau ada je Mirza Ghulam Ahmad ataupun benda-benda berkaitan dengan Hindu, itu Qadiani. Okey? Kamu boleh highlightkan Mirza Ghulam Ahmad. Baik, nombor 6. Menolak kewujudan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka. Ajaran Bahai. Bahai ni daripada mana? Dia daripada Iran. Qadiani, India, Taslim, Malaysia, Pulau Pinang. Ni ajaran yang tak betul lah. Baik. Nombor 7. Mengharuskan perzinaan melalui nikah batin. Ni ajaran Taslim. Nombor 8. Mengubah ayat Al-Quran. Ini adalah Qadiani. Dia ubah ayat Quran. Baik. Nombor 9. Beriktikad bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Ini mengarut semua ni. Tapi kita kena tahulah. Okey, iktikad apa tu? Taslim. Okey. 10. Menghukum kafir selain penganut Qadiani. Siapa ni? Dah ada perkataan Qadiani tu, Qadiani lah. Dia hukum kafir. Orang bukan Qadiani semua kafir. Dia je Islam. Okey. Ini ajaran tak betul. 11. Beriktikad bahawa semua agama adalah sama dan digabungkan dalam ajaran Bahai. Yang ni macam pluralisme. Pluralism. Okey, dia iktikad macam ni. So, ajaran Bahai lah. Jawapan dah ada tu. Baik, nombor 12. Beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib. Ini juga ajaran Bahai. Okey, nombor 13. Beriktikad bahawa Allah menurunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad sebuah kitab suci yang bernama At-Tazkirah. Okey, key dia Mirza Ghulam Ahmad. Awak highlightkan key tu. So, apa dia? Yes, ajaran Qadiani. Okey, 14. Memansuhkan agama Islam. Dia nak mansuhkan agama Islam. Apa dia tu? Bahai. Nombor 15. Mengangkat Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum. Haji Muhammad Matahari ni siapa? Dia juga nama lain dia, nama betul dia Haji Muhammad Syafi'i. Gelaran dia Haji Muhammad Matahari. Okey, pengasas siapa ni? Taslim. Okey, jadi ini adalah ajaran Taslim. Kait dengan Muhammad Matahari semua Taslim. Okey. Key dia kat situ. Awak highlightkan. Okey, 16. Mengubah bentuk-bentuk ibadat seperti puasa 19 hari, solat 9 rakaat 3 kali sehari. Okey, ini ajaran Bahai. Ustazah nak ingatkan kamulah satu tips. Nak kenal macam mana ajaran Bahai, dia ada nombor 9. Okey, dia suka nombor 9. Tu mesti ajaran Bahai. Okey, nombor 17. Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi'li. Ni ajaran apa? Taslim. 18. Menghapuskan jihad. Jihad ni ajaran kita ikut ahli sunnah wal jamaah. Ajaran jihad ni benda yang qat'i. Tak ada nak hapus-hapus. Ajaran adanya jihad memang kita perakui sebab dia ahli sunnah wal jamaah. Ajaran Islam yang sebenar. Jadi dia nak hapuskan ajaran jihad ni, menghapuskan jihad ni salah lah. Siapa dia? Qadiani dan Bahai. Dua 19. Mendakwa malaikat sebagai panca indera Allah SWT. Ni ajaran Qadiani. Okey, 20. Mentafsir ayat Quran ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu dia je. Ni ingat salah satu ciri ajaran sesat, dia suka tafsir Quran ikut hawa nafsu. Itu tak betul. Okey, siapa dia? Taslim. Baik, ajaran yang 21. Mendakwa Nabi Isa meninggal dunia dan dimakamkan di Srinagar. Srinagar ni kat mana? Kat situ pun kita dah bagi jawapan. Srinagar kat mana? India. Bila kait dengan tempat di India, dia jawapan dia apa? Qadiani. So tu cara-cara untuk kita cari jawapan Baik, kita pergi pada muka surat ke-13, nombor 6. Okey. Di sini dia suruh kita padankan ahli sunnah wal jamaah dengan khawarij. Baik, khawarij tu apa? Khawarij apa? Ingat lagi tak apa maksud khawarij? Okey, dia berlainan dengan Syiah Khawarij ialah golongan penyokong yang sokong Ali, tapi dia menentang Muawiyah. Tapi dia tak menerima majlis tahkim. Ada 3 sini. Sokong Ali, tentang Muawiyah, tak terima majlis tahkim. Itu adalah golongan Khawarij. Syiah pula
Golongan Syiah macam mana nak cam dia? Syiah ni dia adalah golongan yang mendukung cita-cita nak jadikan Ali sebagai khalifah. Tu beza antara Syiah dengan Khawarij. Baik, kita pergi kepada nombor 1. Kita baca dia punya pegangan. Okay, macam tadi jugalah. Untuk cara yang ni, untuk bahagian ni awak highlightkan. Khawarij katakan warna biru. Biru semua. Ahli Sunnah wal Jamaah warna merah. Merah semua. Jadi awak nampak lah. Mana Ahli Sunnah wal Jamaah punya, mana Khawarij punya. Okay, beriktikad bahawa pelaku dosa besar kafir. Siapa tu? Iktikad siapa tu? Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Tidak. Ahli Sunnah wal Jamaah, dia dosa besar ke? Kita tak kata dia kafir. Okay? Dia tetap Islam. Tapi perbuatan dia yang dosa besarnya. Tapi Khawarij, dia mengakui bahawa siapa-siapa yang buat dosa besar, terus jadi kafir. Kita tak mengkafirkan orang. Baik. Nombor 2. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, key dia mana? Quran dan Sunnah. Jadi jawapan dia, of course, Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, yang ketiga, mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Siapa tu? Of course, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab di situ tidak mencela, tidak mengkafirkan. Itu key dia. Jadi pelajar, Ustazah ingatkan kamu bila kamu baca soalan, tengok key dia. Key itu sebenarnya memberi maksud untuk pergi kepada jawapan yang tepat. Okay? Baik, nombor 4. Membataskan sumber syariat hanya kepada Al-Quran sahaja. Dia tolak hadis. Tu siapa? Khawarij. Sudah semestinya. Okey, yang kelima. Apabila terdapat pertelingkahan pandangan, merujuk kepada Quran dan Sunnah. Kalau ada pertelingkahan, terus rujuk Quran dan juga Sunnah. Itu prinsip siapa? Ya, itu prinsip ajaran kita. Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, nombor 6. Mengkafirkan serta menghalalkan darah semua umat Islam yang berbeza i'tiqad dengan mereka. Dikafirkan, dihalalkan darah. Siapa punya tu? Itu adalah prinsip Khawarij. Kita Ahli Sunnah, kita ingat tidak mengkafirkan orang lain. Nombor 7. Mereka tidak menghukum kecuali ada bukti yang sahih. Ada bukti yang tepat. Siasat dulu, ada bukti. Barulah hukum. Itu prinsip siapa? Yes, Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, nombor 8. Berpegang dengan prinsip as-salafus salih. Siapa salafus salih? Salafus salih ni golongan para sahabat, tabi'in yang hidup sebelum kurun ke-3 ataupun sebelum 300 Hijrah. Itu adalah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, selesai nombor 6, kita pergi kepada nombor 7. Okey, di sini kita nak padankan prinsip Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Batiniyah. Okey, Syiah ni ada berapa jenis? Saya tanya dululah sebelum kita pergi lebih lanjut. Yes, tu 3 tu. Syiah Batiniyah, Syiah Imamiyah dan juga Syiah Zaidiyah. Saya cerita sikitlah. Syiah dia ada 3 jenis. So, Ustazah cerita sikit apa maksud Syiah ni. Syiah 3 jenis ni. Okey, Syiah Imamiyah. Kenapa dia namakan diri mereka Syiah Imamiyah? Okey, dengar dulu sebelum kita pergi pada jawapan. Saya buat ulang kaji ni supaya kamu kalau nak kamu baca mungkin lambat, saya terangkanlah terus Mereka menamakan diri mereka sebagai Syiah Imamiyah kenapa? Kerana mereka berpendapat jawatan pemimpin umat Islam hanya layak disandang oleh Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Syiah Imamiyah. Okay? Dia kata jawatan tu hanya untuk keluarga dia saja. Bukan pada orang lain. Tak boleh disandang oleh selain daripada keluarga Rasulullah. Itu pegangan Syiah Imamiyah. Baik. Manakala Syiah Batiniyah. Kenapa dinamakan Syiah Batiniyah? Dinamakan Batiniyah sebab apa? Sebab mereka berpandangan bahawa Al-Quran ada makna zahir dan makna batin. Ada makna zahir, makna batin. Yang boleh faham imam dia orang je. Orang lain tak boleh faham. Bersalahan bercanggah. Sangat-sangat bercanggah. Itu Imam Syiah Batiniyah. Yang paling dahsyat sekali ialah Syiah Zaidiyah. Siapa pengasas dia? Zaid bin Ali Zainul Abidin. Syiah Zaidiyah ni sangat dahsyat sebab apa? Dia beriktikad bahawa semua orang pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran. Mereka ni memang memang golongan yang paling dahsyat lah, iktikad Syiah Zaidiyah. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan. Okey.
Okey, pegangan. Nombor 1. Menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak. Syiah batiniyah. Okey, macam tadi juga bila Ustazah bagi jawapan ni kamu highlightkan lah. Biru, contoh biru Syiah batiniyah. Okey, merah Syiah imamiyah ataupun hijau Syiah zaidiyah ya. Okey, nombor 2. Beramal dengan taqiyah. Taqiyah ni maksudnya, boleh ditanya kat soalan, apa maksud taqiyah? Taqiyah maksud dia menyembunyikan i'tiqad sebenar. Maknanya pegangan sebenar dia sembunyikan apabila dia berhadapan dengan orang yang berbeza i'tiqad. Kalau kepercayaan dia tak sama dengan orang yang dia bercakap tu, dia jadi berubah. Dia sembunyikan. Dia cakap, oh saya sama dengan awak. Padahal tak. Tu maksud dia taqiyah. Okey, siapa yang pegang? Syiah imamiyah. Syiah ni dahsyat sangat dahsyat. Jadi jangan sekali-kali dekati ya. Okey, beriktikad nombor 3. Beriktikad bahawa imam mereka Muhammad bin Hanafiyah masih hidup. Ni tu imam mereka lah. Muhammad bin Hanafiyah masih hidup. Ni Syiah batiniyah. Okey, yang keempat, beriktikad bahawa imam ke-12 mereka iaitu Imam Mahdi Al-Mahdi Al-Qaim bil Hujjah akan muncul sebagai Imam Mahdi. Ni untuk imam mereka lah, Imam Syiah. Dia kata Imam Syiah yang ke-12 ni dia akan muncul jadi Imam Mahdi. Bercanggah lah dengan pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, nombor 4 ni Syiah imamiyah. Ada perkataan imam. Beriktikad bahawa imam tu imamiyah. Okey. Baik. Nombor 5. Beriktikad kedudukan pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran. Tadi saya dah cakap dah. Ini adalah Syiah zaidiyah. Okey, 6. Menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh Al-Bait. Maksudnya apa-apa saja cerita, kata-kata, perilaku bukan daripada keluarga Rasulullah yang ceritakan, kena tolak. Betul ke tak tu? Tu bersalahan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat Nabi yang ada menceritakan tentang hadis Nabi, semua kita terima. Tapi tengok pula lah. Tengok dia punya kedudukan dia lah. Orangnya macam mana. Adakah orangnya pernah berbohong dan sebagainya. Itu kita kena tengok juga ya. Baik. Kemudian apa jawapan tadi? Itu adalah Syiah imamiyah juga. Nombor 6. Nombor 7. Beriktikad bahawa Ali karramallahu wajhah. Ni Sayyidina Ali lah. Dan imam-imam mereka sebagai Tuhan. Ni dahsyat ni. Syiah batiniyah. Okay. Nombor 8. Mengharuskan perkahwinan mut'ah ataupun kontrak. Macam mana perkahwinan mut'ah? Kalau ada soalan, apa maksud perkahwinan mut'ah? Okey, perkahwinan mut'ah ni dia ada kontrak. Berapa lama kahwin? Okey, kahwin dengan kamu 6 bulan saja. 6 bulan tu lah kontrak Dalam Ahlussunnah wal Jamaah dia tak ada. Perkahwinan itu tidak sah. Okey, ini adalah Syiah imamiyah. Okey, nombor 9, Syiah zaidiyah. Jawapan dia Syiah zaidiyah beriktikad bahawa perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iktikad Syiah zaidiyah. Baik, nombor 10, Syiah imamiyah. Okey, jawapan dia beriktikad bahawa jawatan imam adalah jawatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT seperti tahap kenabian, taraf kenabian. Okey, ki dia imam. Jadi Syiah imamiyah. Okey, senang macam itulah. Kalau mungkin rezeki awak nanti keluar macam tu, Syiah imamiyah, ada petunjuk imam, tu Syiah imamiyah. Baik, muka surat 14. Okey, nombor 8. Ini adalah golongan dan juga pengasas. Okey, nombor 1, Husain Ali Al-Mazandarani. Okey, siapa dia punya pengasas? Pengasas kepada ajaran apa? Husain Ali ni, dia lahir di Iran. Agama ni dari Iran. Okey, yes, Bahai. Okey, nombor 2, Haji Muhammad bin Syafi'i, Haji Muhammad Matahari. Tadi saya dah cerita dah. Lahir di Malaysia ni. Mana? Kat Pulau Pinang. Apa dia? Yes, Taslim. Bagus. Okey, nombor 3, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza ni nama orang belah-belah India. So, dia lahir dari India ni, agama ni. So, Qadiani. Okey, Qadiani. Baik. Okey, yang lain tu, yang bab ibadah kita dah bincang semalam. Sudah cerita itu dah bincang. Okey, terus pergi ke muka surat 16. Okey, termasuk yang akidah dengan ibadat tu. Yang atas tu sampai nombor 36 kita dah bincang semalam Okey, akidah dan ibadat. Baik. Okey, nombor 1, istilah dan juga bahagian. Okey, diberitahu tentang bahagian, apa istilah dia? Okey, ifadah. Apa tu? Ifadah. Dah ajar dah ni. Dah bincang dari tu. Tawaf. Okey, tawaf. Tawaf ifadah ni maksudnya tawaf rukun. Buat catatan. Ifadah maksudnya rukun. Tawaf ada berapa? 4. Tawaf rukun. Lagi? Tawaf rukun ataupun tawaf ifadah. Tawaf
Qudum, selamat datang. Lagi tawaf sunat. Bila-bila masa kita nak pergi buat tawaf, tu sunat, ya. Yang keempat, tawaf wada' ataupun widang ataupun tawaf selamat tinggal. Di mana kita kerjakan tawaf ini sebab kita nak keluar daripada bumi Makkah Al-Mukarramah, okey. Sejauh dia 2 marhalah. Maksudnya kita nak balik Malaysia lebih pada 2 marhalah lah. Jadi kita kena tawaf wada'. Okey, yang kedua, ula. Apa dia tu? Yes, pandai. Jamrah. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Ada 3. Jamratul aqabah juga dinamakan sebagai jamratul kubra. Okey? Apa maksud jamrah? Batu. Bukan batu. Tempat kita melontar batu. Ya, salah satu daripada ibadat dalam ibadat haji. Umrah ada tak? Ada tak? Umrah tak ada, haji saja. Okey, nombor 3, sunat. Apa kat situ? Tawaf. Ustazah bincang tadi. Okey, nombor 4, ghairu muhsan. Apa tu ghairu muhsan? Dah 2 kali dah cerita pasal ghairu muhsan. Zina. Orang yang masih bujang, dia berzina, nama dia ghairu muhsan. Macam mana dari segi hukuman? Yes, 100 kali sebatan. Okey, kalau muhsan yang dah kahwin, apa hukuman dia? Rejam sampai mati. Baik, musamma. Musamma ni apa? Mahal. Mahar. Mahar tu apa? Hadiah bakal suami kepada bakal isteri dia masa dalam akad tu, akad. Okey, mahar ada berapa jenis? 2, musamma dan misl. Apa maksud mahar musamma? Mahar musamma ialah mahar yang ditentukan kadarnya. Contohlah ayah dia tentukan kadar. Berapa nak bawa? Contoh 15,000 saya nak bawa sebagai mahar. Banyak tu. Jadi itu nama mahar musamma. Mahar misl? Mahar misir ialah mahar yang ditentukan ikut kadar saudara dia yang dah kahwin. Contoh kakak dia dibawa mahar dia 10,000. Adik kata okey, ikut kakak lah. Tu mahar misir. Baik. 6, aqabah. Tadi dah cakap. Apa dia? Yes, jamrah. Jamrah aqabah. Mungkin namakan jamrah al-kubra. Okey. Nikmat. Jawapan? Apa dia? Nikmat. Syirik. Mana ada syirik apa? Yes, kufur. Kufur ada 2 jenis. Kufur nikmat dan kufur hakikat. Ingat balik Kufur hakikat apa? Tidak beriman, tak percaya kepada Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Okey, kalau kufur nikmat, dia contoh kufur nikmat apa? Ada harta tapi tak digunakan pada jalan sepatutnya. Nikmat Allah tu disalahguna. Baik. Nombor 8, zamani. Apa dia? Miqat. Miqat. Apa maksud miqat? Miqat apa? Sempadan. Miqat ada berapa jenis? Ada 2. 2 jenis miqat. Baik. 2 jenis miqat. Miqat apa tu? Miqat makani. Yes. Lagi satu miqat zamani. Okey. Miqat zamani dengan miqat makani. Apa maksud miqat makani? Sempadan tempat. Miqat makani adalah sempadan tempat. Okey, macam mana maksud sempadan tempat tu? Tempat di mana dia nak berniat, nak ihram, sama ada nak buat umrah ataupun haji. Okey, contoh tadi Ustazah dah bincang dah. Ni saya bincang lagi sekali. Okay. Katalah jemaah haji daripada Malaysia naik kapal terbang, nak pergi terus ke Mekah. So dia nak bermiqat di mana? Nak ambil miqat kat mana? Dari Malaysia naik kapal terbang, nak pergi terus ke Mekah. Pakai pakaian ihram dah ni. So dia nak niat di mana? Kat mana? Cepat berfikir. Kat mana? Yes, Qarnul Manazil. Ingat baik-baik. Qarnul Manazil, tempat miqat bila jemaah daripada Malaysia nak naik kapal terbang, terus nak pergi ke Mekah. Kalau dia daripada dia nak dengan kapal. Dengan kapal laut. Macam mana pula? Yang datang dari Asia. Kalau dengan kapal laut, tu Yalamlam. Kalau jemaah haji tu dia pergi ke Madinah dulu. Dah masuk Madinah barulah nak pergi Mekah. Miqat dia kat mana? Ada 2. Apa dia? Nama dia Zulhulaifah, satu. Yang kedua nama dia Bi'run Ali. Dia berniat di situ. Okey? Baik.
Kalau dia di kediam di Mekah sendiri, dia nak pergi haji, dah masuk Mekah lama dah, sebulan dah. Lepas tu dalam 2 hari kemudian nak pergi haji, nak niat kat mana? Adakah dia perlu keluar ataupun dia berniat di hotel? Jawapan dia niat di hotel. Niat dalam hotel tu. Kenapa pula boleh niat di Mekah? Sebelum ni umrah tak ada pun. Sebab dia berada di tanah haram. Sekarang dia akan bergerak daripada tanah haram, akan bergerak ke tanah halal. Kat mana dia nak bergerak? Di Padang Arafah. Padang Arafah adalah tanah halal. Jadi dalam bab niat haji ni, bab haji ni dia nak berniat, dia mesti halal dengan haram. Tanah halal, tanah haram di Mekah. Tanah halal di Arafah. Jadi bercantum dua tu, maka bolehlah dia niat di situ. Okey, tu pencerahan, sedikit pencerahan lah. Okey, kalau kamu tak faham tak apa, next time kamu faham, insya-Allah. Sebab dia nak niat ni, dia kena keluar dulu tanah halal, baru dia masuk balik. Macam tu jugalah. Dia niat dulu di Mekah tanah haram, dia keluar ke tanah halal. Dia pijak dua tanah, ya. Okey. Baik. Seterusnya nombor 9. Nasab. Apa tu? Wali. Nasab ialah wali. Wali nasab. Apa maksud wali nasab? Wali yang ada hubungan keturunan dengan si pengantin perempuan. Contoh wali nasab, bapa lagi, atuk, abang atau adik lelaki, pakcik di belah lelaki, di belah ayah dia, ya. Pakcik lelaki, pakcik di sebelah ayah. Okey. Kalau dipanggil wali mujbir, apa maksud wali mujbir? Wali mujbir ni tambahan lah, buat nota sikit. Wali mujbir ialah wali yang boleh mengahwinkan anak ataupun cucu perempuan tanpa minta izin. Siapa yang layak wali mujbir? 2 sahaja. Si ayah dan juga si datuk. 2 ni je. Selain daripada tu tak boleh. Okey, katakanlah perempuan tu dia dah kahwinkan, anak dia tadi dah kahwinkan, anak dia bercerai jadi janda. Sekarang dia nak kahwinkan dengan lelaki lain. Boleh tak dia terus kahwinkan tanpa minta izin? Boleh tak? Tak boleh. Tak sah kalau tak minta izin, ya. Okey. Boleh? Dia tak sah. Dia kena minta izin sebab dia dah janda. Kalau dia anak dara, tak apa. Alright. Riba. Sasul saja. Riba al-fadl. Okay. Al-fadl ialah riba. Okay. Riba ada 2 jenis. Apa maksud? Riba al-fadl. Lagi satu riba an-nasi'ah. Jangan baca an-nasi'ah. An-nasi'ah. Okey. Riba ada 2. Satu riba al-fadl dan satu lagi riba an-nasi'ah. Okey. Baik. Kenal yang itulah dulu. Okey. 11. Muhsan. Siapa muhsan? Muhsan ialah penzina yang dah berkahwin. So zina lah. Muhsan kena, hukuman ialah kena rejam sampai mati. Okey, nombor 12, kudum. Dah cerita tadi. Tawaf. Okey, 13, wada'. Tawaf selamat tinggal. Kudum, tawaf selamat datang. Tawaf juga jawapan dia wada', ya. Wada' maksud dia tawaf selamat baliklah, selamat tinggal. Okey. Kudum, tawaf selamat datang. 14, makani. Tadi kita cerita, ya, miqat makani. Miqat ada 2, miqat zamani, miqat masa, waktu nak miqat, makani, tempat. Tadi Ustazah dah cerita tadi. Baik, 15, hakim. Apa dia? Yes, wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim ialah orang yang dilantik oleh pemerintah ataupun sultan untuk menjadi juru nikah, orang yang menikahkan pasangan pengantin tu, ya. Ada sebab-sebab lah kenapa dipindahkan kepada wali hakim. Apa sebab dia antaranya? Cuba ingat. Wali nasab dia dah tak ada langsung. Okey, ataupun wali nasab tak jumpa dah dengan wali nasab, dah masuk akhbar tak jumpa juga, tak ada langsung lah. Lagi wali nasab dia gila, akal dia dah tak waras. Lagi wali nasab tu murtad. Lagi wali nasab sendiri yang nak kahwin. Lagi wali nasab dalam ihram haji. Nak ihram dia tak boleh, tak boleh kahwinkan dan tak boleh mengahwini. Okey, sekarang 17. Wusta. Apa? Yes, bagus. Jamrah wusta. Jamrah tempat melontar yang nombor 2. Jamrah wusta. Okey, khafi. Kufur ke syirik? Kufur kafi ada. Tak pernah dengar kan?
Okey, syirik khafi. Syirik ada berapa? 2. Satu syirik jali, satu lagi syirik khafi. Syirik khafi ialah syirik yang tersembunyi. Contoh? Apa contoh dia? Bangga diri, riya. Lagi? Cari sendiri. Baik. Misal, tadi dah cerita jawapan dia mahar. Bid'i. Bid'i itu apa? Talak. Bid'i apa? Bid'i ialah talak. Betul lah tu. Okey, apa maksud talak bid'i? Ni Ustazah cerita khusus untuk talak. Lagi sekali Ustazah cerita. Rasa dah cerita dah ni. Tapi tak apa, Ustazah cerita. Talak ni dia ada 2. Okey, satu talak yang melibatkan kesan daripada sudut hukum dan satu lagi talak yang melibatkan kesan daripada sudut apa? Talak dari sudut hukum, lagi satu kesan talak raj'i dengan talak bain. Kesan terhadap kedua-dua pasangan itulah apa yang akan berlaku kesan daripada talak tadi Okey, baik. Talak sunni. Talak sunni contoh talak sunni ni bid'ah tadi. Saya pergi pada talak yang kesan dari sudut kesan tadi. Kesan talak ada 2. Talak ada 2. Talak terbagi 2. Okey. Talak sunni. Lagi satu talak bid'i. Baik, apa maksud talak sunni? Talak sunni ialah talak yang sesuai dengan perbuatan syarak. Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu ketika suami dia menceraikan dia, masanya bila? Masa dia bukan dalam haid. Satu, dia bukan dalam nifas dan dia tidak disetubuhi. Dalam keadaan dia tidak disetubuhi. Baik, talak bid'i. Tu tadi talak bain, talak sunni. Sekarang talak bid'i. Apa maksud talak bid'i? Talak bid'i ialah talak yang menyalahi peraturan syarak, di mana dia dalam keadaan, contoh dalam keadaan haid, dia dalam keadaan nifas dan dia pada waktu itu dia suci dan dia telah disetubuhi oleh suami dia, dan ataupun dia dalam keadaan diceraikan talak 3 sekaligus. Maka dalam keadaan ini dia dipanggil talak bid'i, di mana hukum dia haram. Okey. Sekejap saya cek dulu sekejap. Sekejap. Okey, kita pergi kepada talak raj'i Talak. Okey, talak dari sudut jenis-jenis talak. Okey, tadi talak sunni, talak bid'i. Okey, lagi satu talak raj'i dan juga talak bain. Okey, ini kesan dia dari segi kesan kepada kedua-dua pasangan itulah. Apa kesan yang akan berlaku? Okey, talak raj'i ialah talak 1 ataupun talak 2. Dan dia belum tamat iddah dia. Okey, belum tamat iddah. Maksudnya bila ditalak dia belum tamat iddah, dia boleh kahwin lah. Kalau dah tamat iddah, dia tak boleh kahwin biasa, tak boleh terus rujuk, tapi dia kena ada akad kahwin dan juga ada mahar yang baharu. Okey, untuk talak bain sughra. Talak bain ni pula ada 2 jenis, talak bain sughra dan talak bain kubra. Talak bain sughra, talak yang tidak membolehkan suami merujuk isteri dia kecuali dia kena akad baru. Okey, apa? Akad baru dan juga mahar baru. Apa dia talak bain sughra? Okey, khulu', fasakh, ilak. Lepas tu talak raj'i yang dah tamat tempoh. Lepas tu talak sebelum bersetubuh. Maknanya dia isteri, bekas isteri dia tak pernah dia campuri. Jadi 5 keadaan ini nama dia talak bain sughra. Okey? Talak bain sughra. Itu satu. Talak bain sughra ni nak selesai kahwin semula, kahwin baru dan mahar baru. Okey, macam tadi talak raj'i tadi tak perlu nak kahwin lain, tak perlu nak kahwin lagi, sebab dia talak raj'i. Dia terus rujuk. Baik, talak bain kubra. Macam mana pula? Talak bain kubra ialah talak 3, di mana si suami tak boleh, haram bila dia nak kahwin ni kepada isteri dia. Isteri kena kahwin lain, kemudian berlaku percampuran, persetubuhan antara dua satu sama lain, dan kemudian dia
cerai. Bila dah bercerai, maka bekas suami tu bolehlah kahwin, ambil balik isteri dia menjadi isteri. Bekas isteri tu dia kahwin semula. Tu boleh setelah selesai, okey, perkahwinan yang pertama tadi. Dah diceraikan lah. Okey, boleh. Alright. Okey, untuk yang nombor 21, saya pergi terus ya. 21, 23, 26 dan 28. Tertib dan takdir, takhir dan ta'dil, tertib dan ta'dil, takhir dan takdir. Itu semua dam. Ya, dam ni sebenarnya bukan denda sebab kesalahan mengaibkan, bukan. Dam ni sebenarnya diarahkan, syarak mengarahkan supaya kita ada dam, buat dam untuk kita cantikkan semula ibadat haji atau umrah. Bila kita buat dam, kita ada melakukan kesalahan, kena dam. Dam ni maknanya denda supaya ibadat tersebut cantik. Cantik semula, tidak lompong. Lompong tahu, berlubang lah. Okey, 22. Sunni. Talak sunni apa maksud? Tadi dah bincang dah. Talak sunni ialah talak yang mengikut syarak. Okay? Bid'ah talak tak ikut syarak. Dah cakap dah tadi. Talak sunni hukum dia, hukum dia tak berdosa. Harus. Talak bid'ah hukum dia haram. Sebab ceraikan isteri dalam keadaan yang isterinya, contoh hamil, isterinya apa lagi? Haid ataupun nifas ataupun baru disetubuhi. Baik, 24 raja'i. Apa dia? Tu talak. Dah cerita dah tadi Tadi talak yang boleh kita rujuk balik. Jali. Apa? Syirik. Yes. Bain. Dah cerita dah tadi. Talak bain. Yang nombor 20 tadi talak bid'ah itu pun talak Bid'ah adalah talak yang haram. Okey, sebab dia tak ikut syarak. Bain tu yang tadilah, yang sughra dan kubra tadi. Hakikat, yes, kufur. Kufur hakikat. Apa maksud kufur? Tidak percaya kepada Allah Subhanahu Taala dan mengingkari segala suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, kita pergi kepada ni sikit lagi sampai kita habiskan muka surat 17 ni ya. Okey, kita tengok tokoh. Tokoh-tokoh dan juga kitab yang dikarang. Okey, nombor 1. Kitab Al-Muwatta. Siapa pengarang dia? Imam Malik. Okey. Nombor 2, Al-A'mal Al-Kamilah. Siapa? As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Al-A'mal Al-Kamilah. 3, Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun lah. Jawapan Ibn Khaldun. 4, Al-Fiqhul Akbar. Al-Faraid. Siapa? Imam Abu Hanifah. 5, Lembaga Hidup di bawah lindungan Kaabah, tenggelamnya kapal Van de Wijk, Tafsir Al-Azhar. Okey, siapa dia? Dia punya pengarang. Yes, pengarangnya ialah Hamka. Boleh tengok ni helaian yang diberi sebelum ni. Kan dah bagi kepada kamu semua. Tengok muka surat 44. Hamka ni dia ada 3 jenis. Bidang agama. Mana nombor 5 tu bidang agama? Tafsir Al-Azhar bidang agama. Lepas tu Lembaga Hidup. Lembaga Hidup bahagian apa? Cuba cek balik ni Lembaga Hidup ni bidang falsafah ataupun bidang agama. Kita cek baliklah. Okey, kemudian kapal Van de Wijk, tenggelamnya kapal Van de Wijk di bawah lindungan Kaabah, itu bidang sastera. Okey, Tafsir Al-Azhar dah cerita dah tadi. Hamka punya Tafsir Al-Azhar. Okey, Lembaga Hidup ni falsafah, bidang falsafah. Baik, nombor 5 dah. Nombor 6, Risalah At-Tauhid, Tafsir Juzu' Amma, Syarah Nahjul Balaghah, Syarah Maqamatil Bad'i. Siapa dia? Syekh Muhammad Abduh. Okey, ini adalah Syekh Muhammad Abduh. Okey, nombor 7, Majalah Al-Imam. Kalau ingat Majalah Imam, ingat imam ni, ingatlah Syekh Tahir Jalaluddin. Satu-satunya tokoh daripada Malaysia. Lahir kat mana Syekh Tahir Jalaluddin? Daripada Sumatera Barat, sama dengan Pak Hamka. Okey, 8, Ar-Risalah Al-Um Ikhtilaful Hadis Al-Musnad, Imam Syafi'i jawapannya. 9, Sahih Bukhari, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh As-Saghir, Kitab Al-Wihdan. Siapa dia? Tu Sahih Bukhari, nama situ Bukhari. So Imam Bukhari. Okey, 10, Al-Musnad. Lebih kurang sama yang dengan tadi. Al-Musnad, An-Nasikh wal Mansukh, Tafsir Al-Quran, Al-Manasikul Kabir. Ini Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab dia lebih kurang sama nama Al-Musnad dengan Imam Syafi'i. Okey, 11, Ihya Ulumuddin,
Thahafatu al-falasifah, Mizanul amal, Al-wasit al-munqis minad dhalalah. Imam Al-Ghazali yang terkenal itulah Ihya Ulumuddin. Okay, 12 Al-Qanun fi Tib Al-Adawiyah Al-Qalbiyah Al-Alfiyah At-Tibbiyah. Bila dengar perkataan tib ni, itu siapa? Ibnu Sina. Tib maksudnya perubatan, kedoktoran, doktor, tibbun, tabib doktor. Jadi tib ni perubatan. Jadi bila dengar tib tu, of course Ibnu Sina, bapa perubatan. Alright, Ustazah rasa sampai sini sajalah ya. Penerangan daripada Ustazah. Kalau masa kata tersasul, tersilap tu, kamu rujuk balik semula, insya-Allah lah. Kebanyakannya apa saya cakap tu betul lah. Okay? Cuma mungkin ada beberapa tempat yang kamu rasa macam confused, kamu boleh cek buku balik, cek nota. Okay, itu saja. Saya mengharapkan kamu boleh faham, kamu boleh teruskan. Kita selesaikan buku modul ini, okay, untuk kamu fahami, untuk kamu ingat, insya-Allah. Kalau kamu tak ingat, kamu ulang, tengok ulang video Ustazah ni. Dan jangan lupa kat tepi tu ada perkataan subscribe warna merah. Yang masih merah, siapa yang masih lagi warna merah, kelabukan dia, tekan dia sebagai support untuk Ustazah membina video-video pendidikan seperti ini, dan juga boleh membantu kamu dan juga kawan-kawan kamu, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.